Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 4 akan membentangkan mengenai kesihatan mental dalam kalangan pelajar UTM semasa penularan COVID-19. Senarai ahli kami ialah yang pertama Nik Harin Najwan bin Muhammad Suhaimi, Zul Azri bin Zulkifli, Danish Fikri bin Zulaini, Muhammad Akib bin Abdul Razak, Nur Syazwani Amila binti Muhammad Suhaimi dan Nur Hanis Mawaddah binti Muhammad Termizi. Isi kandungan kami, yang pertama latar belakang kajian, yang kedua objektif kajian, yang ketiga metodologi kajian, yang keempat dapatan kajian, yang kelima kepentingan kajian, dan yang terakhir sumbangan dan kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan teruskan dengan latar belakang kajian. Pandemik COVID-19 telah memberi kesan yang besar kepada banyak sektor di seluruh dunia dan juga mempengaruhi kesihatan mental banyak individu. Semasa krisis ini, penderitaan mental yang terhasil telah membawa kepada tingkah laku yang berbeza termasuk tekanan, kegelisahan, ketakutan, kemarahan, kemurungan dan dalam kes yang paling merisaukan tingkah laku bunuh diri. Mengikut sumber yang kami perolehi, kes bunuh diri pelajar berkaitan COVID-19 yang pertama berlaku di Kerala, India dan dilaporkan pada 2 Jun 2020. Seorang gadis berusia 15 tahun yang cemerlang dalam pendidikan bunuh diri kerana tidak dapat mengikuti kelas atas talian kerana keluarganya mengalami kemiskinan yang melampau. Menurut laporan media, pelajar itu membunuh diri kerana dia berpendapat bahawa prestasi akademiknya akan terpengaruh kerana tidak mengikuti pelajaran di kelas. Setelah sekian lama tidak mengikuti kelas dalam talian, dia menjadi tertekan dan mengambil langkah drastik dengan membunuh diri. Oleh itu, kajian ini dijalankan oleh kami untuk membantu mengumpul maklumat tentang segala masalah yang dihadapi oleh pelajar sepanjang pandemik COVID-19. Seterusnya, objektif kajian. Kami mengkaji tentang kesihatan mental dalam kalangan pelajar UTM. Kami telah menggariskan objektif-objektif yang kami ingin capai di akhir penyelidikan ini. Yang pertama, mengkaji kesedaran pelajar tentang bahayanya masalah kesihatan mental. Yang kedua, mengkaji cara mengatasi masalah kesihatan mental. Yang ketiga, menganalisis punca pelajar mengalami masalah kesihatan mental. Saya serahkan kepada rakan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Syazwani. Jadi saya akan sambung pembentangan ini dengan definisi kata kunci. Jadi 3 definisi kata kunci yang telah kami pilih ialah kesihatan, mental dan juga pelajar. Kesihatan berasal daripada perkataan sihat yang bermaksud tidak menghidap sebarang penyakit, tidak sakit atau sihat. Kesihatan sendiri bermaksud perihal sihat, kesedaran atau kebaikan keadaan. Mental pula membawa maksud berkaitan dengan akal pemikiran dan proses intelek. Manakala pelajar membawa maksud orang yang belajar seperti murid di sekolah dan juga penuntut di maktab. Jadi dapat kita rangkumkan bahawa kesihatan mental dalam kalangan pelajar UTM semasa penularan COVID-19 bermaksud tahap kesejahteraan pemikiran penuntut Universiti Teknikal Malaysia Melaka sepanjang penularan wabak COVID-19. Okey, nama saya Muhammad Akib bin Abdul Razak dan saya akan menerangkan tentang metodologi kajian dan dapatan kajian. Dalam kajian ini kami menggunakan kaedah kuantitatif. Kaedah ini dijalankan secara kajian, tinjauan dan set soalan kaji selidik diberi kepada responden melalui internet iaitu penggunaan Google Form. Ini adalah contoh kami punya Google Form. Kami mengedarkan soalan melalui aplikasi WhatsApp. Soalan ini ditujukan khas kepada pelajar di Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM. Kami melakukan kajian ini bertujuan untuk mengetahui jika perkara ini dilalui oleh para pelajar. Soalan juga diubah sesuai supaya mereka lebih faham. Kami telah melakukan kajian ini menggunakan kaedah soal selidik melalui Google Form dan telah mengumpul sebanyak 123 responden yang terdiri daripada pelajar UTM. Terdapat 3 bahagian dalam soal selidik tersebut. Bahagian A, bahagian B dan juga bahagian C. Bahagian A menanyakan tentang soalan asas seperti jantina, umur,
dan juga soalan berkenaan masalah kesihatan mental kepada responden. Bahagian B, soalan berkenaan tahap kesedaran pelajar tentang bahayanya masalah kesihatan mental. Dan bahagian C, soalan berkenaan punca-punca berlakunya masalah kesihatan mental dalam kalangan pelajar. Seterusnya ialah bahagian A, tahap kesedaran pelajar tentang kesihatan mental. Soalan yang pertama yang telah kami tujukan kepada responden, adakah anda tahu apa itu yang dimaksudkan dengan kesihatan mental? Kami telah menyediakan dua ruangan iaitu ya atau tidak. Dan seramai 113 orang responden tahu apa itu kesihatan mental, manakala 10 orang tidak tahu mengenainya. Majoriti responden kami tahu mengenai kesihatan mental ini kerana merupakan topik yang banyak kali dibicarakan pada masa kini. Seterusnya, adakah anda sedar bahawa tekanan dari segi fizikal mampu meningkatkan risiko kita menghadapi masalah kesihatan mental? Tekanan dari segi fizikal membawa maksud kepada tekanan yang datang daripada diri kita sendiri. Contohnya seperti kesihatan diri yang tidak terjaga, seperti sakit, membawa punca kepada tekanan fizikal diri seseorang. Hal ini mungkin terjadi kerana apabila berdekatan dengan tarikh peperiksaan, mereka sakit, jadi ia membawa kepada tekanan untuk diri mereka sendirilah, seperti kerana mereka hendak mencapai 100% dalam peperiksaan tetapi pada masa itu mereka sakit. Okey, seterusnya 51 responden sangat setuju dengan tekanan dari segi fizikal ini dan 2 responden sangat tidak setuju. Soalan yang ketiga, adakah anda sedar bahawa tekanan dari segi sosial mampu meningkatkan risiko kita menghadapi masalah kesihatan mental? 59 dan 45 orang responden sangat setuju dan setuju akan tekanan dari segi sosial ini mampu meningkatkan masalah kesihatan mental. Tekanan dari segi sosial ini maksud tekanan yang berlaku daripada masalah perhubungan antara individu kepada seseorang individu yang lain. Maksudnya tidak bergaul dengan terlalu kerap, seperti bergaduh. Okey. Dan seorang responden sangat tidak setuju mengenai masalah kesihatan mental melalui tekanan dari segi sosial. Soalan yang keempat, adakah anda sedar bahawa tekanan dari segi persekitaran mampu meningkatkan risiko kita menghadapi masalah kesihatan mental? Sebanyak 51 dan 51 orang setuju dengan masalah ini kerana tekanan dari segi persekitaran ini biasanya wujud akibat daripada perubahan keadaan sekeliling kita. Contohnya seperti baru-baru ini kita telah dihadapi dengan penyakit COVID-19. Hal yang berlaku ialah pelajar daripada universiti telah balik ke rumah dan persekitaran mereka mempunyai internet, iaitu internet untuk menghadapi kelas online terganggu. Kerana apabila mereka berada di universiti, mereka mendapat rangkaian internet yang percuma yang telah disediakan oleh pihak kebajikan pelajar universiti sendiri. Manakala 2 orang lagi responden tidak setuju dengan masalah tekanan dari segi persekitaran ini. Hal ini mungkin mereka tidak melalui seperti pelajar-pelajar yang lain. Oleh itu mereka sangat tidak setuju dengan masalah tekanan dari segi persekitaran ini. Okey. Seterusnya soalan yang kelima. Adakah anda sedar bahawa masalah kebimbangan melampau, kemurungan dan ketegangan jiwa bukan istilah gila? Hal ini kerana gila itu bermaksud menanggung akibat sakit fikiran, tidak sihat fikiran, sakit otak, manakala kesihatan mental pula menggambarkan
tahap kesejahteraan pemikiran dan emosi seseorang individu. Sebanyak 55 orang responden sangat setuju dengan soalan ini, manakala 37 orang setuju dengan masalah ini. Hal ini kerana mereka mungkin menghadapi masalah seperti kemurungan, kebimbangan melampau dan ketegangan jiwa. Sebanyak 25 orang responden tidak pasti dengan kebimbangan melampau, kemurungan dan ketegangan jiwa ini ialah bukan istilah gila. Manakala sebanyak 3 responden tidak setuju dan 3 orang lagi sangat tidak setuju dengan kenyataan ini. Jadi soalan yang terakhir yang telah kami tujukan kepada responden pada bahagian A, adakah anda sedar tentang bahayanya masalah kesihatan mental? Sebanyak 104 orang sedar mengenai bahaya masalah kesihatan mental dan 5 orang tidak sedar akan bahayanya dan 14 orang responden tidak pasti mengenainya. Masalah kesihatan mental sememangnya amat membimbangkan kerana menurut kajian kesihatan mental kemasan 2017 menunjukkan bahawa 1 daripada 5 anak muda mengalami kemurungan, manakala 1 daripada 10 remaja berhadapan dengan masalah tekanan perasaan, dan angka ini semakin meningkat terutama semasa tempoh PKP ini. Pada bahagian B, kita akan bercakap tentang punca-punca kesihatan mental. Dan pada soalan yang pertama adalah, pada tempoh PKP lalu, pernahkah anda berasa gugup dan tertekan? Dan data yang diberi adalah sebanyak 53 orang merasakan gugup dan tertekan, dan 38 orang tidak tahu sama ada pernah merasa tertekan ataupun gugup, dan 32 orang tidak pernah merasakannya. Dan dalam data kita dapat lihat di mana lebih daripada 50% yang merasakan tekanan ketika PKP dilaksanakan. Dan ini disebabkan mereka semua terkurung di dalam rumah. Sebab itu terlalu banyak yang merasakan tekanan. Soalan kedua, adakah anda tertekan kerana risau kesusahan belajar di rumah di atas talian? Dan sebanyak 54 orang merasakan sangat setuju dan 35 orang berasa setuju. Dan seramai 23 orang tidak pasti sama ada dia okey ataupun tidak okey, dan seramai 11 orang tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Ini disebabkan banyak halangan yang dihadapi semasa pembelajaran di atas talian. Dan mereka juga tidak mempunyai peranti untuk belajar atau peranti yang tidak sesuai untuk belajar di atas talian. Soalan ketiga, adakah anda tertekan kerana desakan ibu bapa terhadap prestasi akademik anda? Seramai 58 orang berasa setuju dengan soalan ini dan 39 orang tidak pasti sama ada dia berasa tertekan ataupun tidak, dan seramai 26 orang tidak setuju dengan soalan ini. Tekanan ini telah lama dihadapi oleh sesetengah pelajar sebelum bermula PKP, dan tekanan ini lebih tinggi apabila pelajar akan belajar di rumah. Hal ini kerana ibu bapa boleh pantau cara pembelajaran anak-anak mereka semua. Soalan keempat, adakah anda tertekan kerana menghadapi masalah kewangan? Dan seramai 80 orang berasa setuju dengan soalan ini, dan 26 orang tidak pasti, dan seramai 17 orang tidak setuju dengan soalan ini. Jumlah kumulatif sebanyak 80 orang, 65% setuju mempunyai masalah kewangan, dan nilai yang agak banyak bagi setuju. Ini kerana pelajar perlu berdikari membeli tambah nilai sendiri, untuk membeli data sendiri untuk masuk ke kelas online. Soalan 5, adakah anda tertekan kerana menghadapi masalah dalam percintaan? Dan seramai 34 orang merasa tertekan, dan 31 orang tidak pasti sama ada dia merasa tertekanan ataupun tidak. Dan akhir sekali, seramai 58 orang tidak tahu, tidak setuju, di mana dia tidak merasakan tekanan langsung. Hal ini kerana hanya setengah pelajar saja yang mempunyai hubungan dalam percintaan. Dan bagi yang merasa tekanan, kemungkinan dia tidak pandai membahagikan masa untuk pelajaran dan percintaan. Soalan terakhir, adakah anda mempunyai tidur yang kurang kerana membuat tugasan lewat hari? Dan seramai 80 orang berasa setuju dengan soalan tersebut. Seramai 27 orang tidak pasti sama ada dia merasa dia pernah tidur lewat ataupun tidak, dan seramai 7 orang tidak setuju. Ini disebabkan
mendapat tugasan yang banyak dalam suatu masa dan menyiapkan tugasan pada minit akhir sebelum tamat waktu penghantaran tugasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Harin Najwan bin Imam Ushaimi akan menerangkan mengenai kepentingan kajian. Pada bahagian terakhir dalam soal CD kami menyediakan pelbagai soalan dan juga pilihan jawapan untuk mendapatkan pandangan responden mengenai cara yang paling berkesan untuk mengatasi masalah kesihatan mental ini. Kajian yang kami lakukan juga adalah untuk memberi pendidikan kepada pelajar mengenai aspek-aspek penjagaan kesihatan mental dan juga kepentingannya. Cara yang pertama adalah membahagikan masa untuk menyiapkan kerja sebaik mungkin. Ini kerana apabila kita menyiapkan tugasan kita sebaik mungkin, kita akan dapat menyiapkannya dalam tempoh masa yang ditetapkan. Kita akan menjadi lebih tenang apabila kerja kita tidak bertimbun ataupun tidak tertangguh. Sebabnya kita telah membahagikan masa kita sebaiknya untuk menyiapkan tugasan ini. Kita akan mendapatkan masa yang lebih untuk berehat dan juga fikiran kita akan menjadi lebih tenang. Ini kerana kita tahu yang kerja-kerja mana yang telah disiapkan dan juga mana yang perlu dibuat berdasarkan tempoh masa yang telah diberi. Seramai 59 orang sangat setuju dan juga 40 orang bersetuju mengenai cadangan ini. Ini menunjukkan majoriti daripada responden kami bersetuju dengan kenyataan ini. Cara yang kedua adalah mengamalkan pemakanan yang sihat. 68 orang sangat bersetuju dan juga 32 orang bersetuju mengenai perkara ini. Ini sekali lagi menunjukkan majoriti daripada responden kami bersetuju mengenai cadangan ini. Apabila kita mengamalkan pemakanan yang sihat, tubuh badan kita akan memperolehi tenaga dan juga nutrisi yang secukupnya. Ini penting untuk kita melakukan tugasan ataupun aktiviti harian kita dengan lebih baik. Kita juga akan mendapatkan kesihatan fizikal dan juga kesihatan mental yang lebih sihat apabila kita mengamalkan pemakanan yang sihat dan juga seimbang, kerana kita akan mendapatkan tenaga yang akan membantu kita untuk hadapi aktiviti harian kita dengan lebih baik. Sekiranya kita tidak mampu melakukan aktiviti itu dengan baik, kita akan merasa lebih tertekan dan seterusnya meningkatkan risiko kita untuk mendapatkan masalah kesihatan mental ini. Antara makanan yang sesuai diamalkan adalah makanan yang tinggi kadar karbohidrat dan juga vitamin A-nya. Selain itu, kita perlu minum banyak air, kerana apabila tubuh badan kita kekurangan air, tubuh badan kita akan membebaskan lebih banyak hormon stres. Jadi kita perlu minum air secukupnya. Cara yang ketiga adalah bermain permainan video. Ini merupakan antara cara yang berkesan kerana pelbagai kajian telah dilakukan mengenai perkara ini. Antara dapatan kajian tersebut adalah bermain permainan video ini akan membantu melambatkan proses penuaan kita. Kita juga akan dapat meningkatkan kebolehan bersosial kita kerana kita bermain permainan video ini sesama rakan-rakan kita ataupun sesama masyarakat yang kita mungkin baru pertama kali bertemu, baru pertama kali berkomunikasi dengan mereka. Jadi kita akan dapat meningkatkan lagi kebolehan berkomunikasi kita, kebolehan bersosial kita, kerana apabila kita bermain permainan video ini, kita
mestilah memerlukan komunikasi yang baik untuk mendapatkan kemenangan dan juga memerlukan kerjasama yang baik untuk memenangkan sesuatu permainan tersebut. Akan tetapi, daripada responden kami, seramai 57 orang sangat bersetuju mengenainya dan 28 orang bersetuju. Namun begitu, terdapat sejumlah 34 orang yang tidak pasti mengenainya. Ini mungkin kerana mereka tidak bermain permainan video ataupun mereka menjadi lebih tertekan kerana permainan video tersebut. Jadi mungkin disebabkan itu mereka merasakan bahawa mereka tidak pasti mengenai cara ini. Cara yang keempat adalah melakukan aktiviti fizikal dalam rumah seperti bersenam. Kerana kita tahu sepanjang tempoh pelaksanaan PKP ini, kita dinasihati untuk kekal berada di dalam rumah kita. Jadi kita yang mungkin sebelum ini kita banyak melakukan aktiviti fizikal di luar rumah seperti jogging ataupun kita pergi ke gym apa semua tu. Jadi kita tak boleh nak melakukan perkara itu. Jadi kita perlu bersenam di dalam rumah dengan ahli keluarga kita ataupun kita boleh dengan rakan-rakan kita menggunakan panggilan video. Apabila kita bersenam, kita akan dapat meningkatkan kekuatan otak kita kerana bila badan kita cerdas, otak kita akan menjadi lebih cerdas. Jadi kita boleh berfikir dengan lebih baik, kita dapat menyelesaikan masalah-masalah kita dengan lebih baik. Selain itu, kita juga akan dapatkan tubuh badan yang lebih sihat. Tubuh badan kita juga akan mengeluarkan enzim endorfin dalam otak yang akan memberikan rasa keseronokan apabila kita bersenam. 69 orang sangat bersetuju mengenai perkara ini dan 31 orang bersetuju mengenainya. Terdapat 20 orang yang tidak pasti, namun dapat disimpulkan bahawa majoriti daripada responden kami bersetuju dengan kenyataan ini. Untuk yang kelima, soalan yang kelima yang ditujukan kepada responden bagi cara mengatasi masalah kesihatan mental ialah soalan berkenaan menonton rancangan hiburan bersama ahli keluarga. Sebanyak 66 responden sangat setuju, 32 setuju, 21 orang responden tidak pasti, 2 orang tidak setuju dan yang terakhir 2 orang sangat tidak setuju. Dengan menonton rancangan hiburan ini, kita dapat mengelakkan diri daripada gangguan mental seperti pembebasan emosi, meluahkan perasaan bersama ahli keluarga, tertawa dan menangis bersama-sama ketika menonton rancangan hiburan. Seterusnya, cara untuk mengatasi masalah kesihatan mental ialah memilih rakan yang baik dan memahami untuk bergaul. Contohnya, kita dapat berkongsi masalah dengan rakan-rakan yang baik, tidak akan berasa kesorangan ketika meluahkan perasaan terhadap rakan yang baik yang memahami apa yang kita lalui. Sedikit sebanyak akan mengurangkan masalah kesihatan mental kita. Sebanyak 77 orang responden sangat setuju dengan masalah ini, dengan cara mengatasi masalah kesihatan mental ini. Sebanyak 28 orang setuju, 16 orang tidak pasti mengenai cara mengatasi ini dan 2 orang tidak setuju, sangat tidak setuju dengan masalah ini. Saya akan menyambung cara mengatasi masalah kesihatan mental yang ke-7, ke-8 dan yang ke-9. Yang ke-7 ialah sentiasa berkomunikasi dengan kawan atau ahli keluarga dengan menggunakan aplikasi di atas talian seperti Instagram dan Twitter. Okey, sebanyak 63 responden telah memberi sangat setuju, 36 setuju, 20 tidak pasti, 3 tidak setuju dan 1 sangat tidak setuju.
Antara sebab kenapa responden memilih setuju dan sangat setuju ialah dengan berkomunikasi, mereka dapat mewujudkan dan mengeratkan perhubungan. Yang kedua, mereka dapat belajar teknik berkomunikasi dengan berkesan. Cara mengatasi masalah kesihatan mental yang ke-8 ialah mencuba hobi atau kemahiran baru. Terdapat 75 responden memberi sangat setuju, 33 setuju, 13 tidak pasti, 0 tidak setuju dan 2 sangat tidak setuju. Antara sebab kenapa responden memberi sangat setuju dan setuju ialah dengan mencuba hobi atau kemahiran baru, mereka dapat mengelakkan kebosanan, memberi kepuasan hidup dan meningkatkan kreativiti dalam diri. Cara yang ke-9 ialah mendapatkan tidur secukupnya. Daripada 123 responden, majoriti telah memilih sangat setuju iaitu 81, 26 setuju, 13 tidak pasti, 2 tidak setuju dan 1 sangat tidak setuju. Kenapa mereka memilih sangat setuju dan setuju ialah dengan tidur, dia dapat mengembalikan tenaga, meningkatkan kesedatan emosi dan meningkatkan sistem imun. Antara jumlah tidur yang disyorkan adalah 7 hingga 9 jam. Daripada 9 cara mengatasi masalah kesihatan mental ini, kami dapati mendapat tidur secukupnya adalah mendapat responden sangat setuju iaitu sebanyak 81. Yang kedua, memilih rakan yang baik iaitu sebanyak 77. Dan yang ketiga ialah mencuba hobi atau kemahiran baru iaitu sebanyak 75. Kesimpulan, penyelidikan ini bertujuan untuk memahami situasi kesihatan mental dan mengenal pasti hubungan antara kesihatan mental dan penularan wabak COVID-19 dalam kalangan pelajar UTM. Kajian ini banyak diberikan fokus kepada pelajar-pelajar di Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM. Dan melalui kajian ini, didapati bahawa majoriti pelajar UTM mempunyai kesedaran terhadap kesihatan mental dan sedar bahawa penularan COVID-19 memberikan kesan terhadap kesihatan mental dalam diri pelajar-pelajar sendiri. Penularan COVID-19 memberikan pengaruh yang besar terhadap kesihatan mental para pelajar. Antara itu, kajian ini dapat membantu bagi mengenal pasti kesihatan mental pelajar sepanjang penularan COVID-19. Ia juga dapat memberikan panduan kepada mereka yang kurang jelas tentang masalah kesihatan mental dan terdapat beberapa langkah pencegahan yang boleh dirujuk untuk membantu mereka yang mengalami masalah kesihatan mental. Dan semua pihak perlu memainkan peranan untuk menangani masalah kesihatan mental dalam kalangan pelajar. Sekian, terima kasih.